Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Saya Rozita binti Ramli, pelajar semester kedua yang sedang mengikuti pengajian master dalam pendidikan awal kanak-kanak di Pusat Pembelajaran Kuala Terengganu. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pendekatan pedagogi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum kita bercakap tentang pedagogi, terlebih dahulu kita meneliti tentang dunia pendidikan awal kanak-kanak. Dunia pendidikan awal kanak-kanak pada masa sekarang telah menjadi satu permintaan yang sangat penting kerana ibu bapa sudah tahu dan sudah memahami tentang kepentingan pendidikan yang paling awal untuk anak-anak mereka. Pelbagai teori perlu diaplikasikan dalam mendidik kanak-kanak, sama ada secara formal di sekolah ataupun juga secara tidak formal di rumah mereka sendiri. Kerana kita perlu ingat bahawa ibu bapa merupakan guru pertama anak-anak, yang keduanya persekitaran, yang seterusnya adalah guru. Pelbagai teori perlu diaplikasikan dan di dalam presentation ini saya akan menekankan tentang 3 teori sahaja, iaitu teori behavioris, teori kognitif dan juga teori konstruktivis. Mengajar kanak-kanak seawal umur adalah amat berbeza dengan mengajar kanak-kanak di sekolah rendah yang berumur 7 hingga 12 tahun dan apalagi dengan kanak-kanak yang di sekolah menengah yang sudah bersedia untuk pembelajaran yang lebih tinggi. Jadi sebagai seorang guru yang merupakan pengamal yang berkesan dalam pendidikan awal kanak-kanak, perlu tahu seni dan cara untuk mengajar kanak-kanak bagi memastikan bahawa objektif pembelajaran adalah tercapai. Dengan itu, setiap guru perlu ada falsafah yang dipegang. Ini kerana falsafah adalah merupakan satu set kepercayaan yang mana apabila falsafah itu dipegang oleh seorang guru, dia akan faham apakah prinsip, apakah pendekatan, apakah teori, apakah strategi dan apakah teknik yang perlu diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Seterusnya, kita akan mengetahui apa itu pedagogi. Terdapat banyak definisi tentang pedagogi. Pedagogi adalah termasuk di dalam kurikulum yang didefinisikan sebagai rancangan untuk pembelajaran yang menyediakan murid satu peluang untuk belajar di bawah penyeliaan guru. Dan pedagogi ini adalah sains dan seni cara mengajar di sekolah. Sudah dinyatakan tadi, ia melibatkan pendekatan, strategi, teknik dan juga kaedah pengajaran. Sekali imbas kesemua pendekatan, teknik, kaedah dan juga strategi adalah sama, kerana kesemuanya itu adalah termasuk di dalam pedagogi. Dan perlu diingat bahawasanya setiap apa yang guru lakukan hendaklah menepati ciri-ciri developmentally appropriate practice, iaitu amalan perkembangan yang sesuai kanak-kanak, agar kanak-kanak dalam umur-umur yang terawal ini tidaklah membuang masa apabila menghabiskan masa di tadika. Teori behavioris. Kenapa kita menekankan teori behavioris? Kerana teori ini mengaitkan tingkah laku kanak-kanak dengan pengaruh persekitaran mereka. Ahli falsafah John Locke, Edward Thorndike dan B.F. Skinner mengatakan bahawa teori ini matlamatnya adalah untuk menggalakkan tingkah laku yang positif dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Dengan itu, memahami teori ini
pendidik atau pengusaha perlu terlebih dahulu menyediakan persekitaran yang berkualiti dan positif kepada kanak-kanak yang kemudiannya disertai dengan program-program yang juga positif. Teori konstruktivisme adalah satu teori yang menerangkan tentang bagaimana struktur perkembangan kanak-kanak itu dikonstrukkan. Ahli falsafah yang amat bersetuju dengan teori ini ialah John Dewey yang mengatakan bahawa kanak-kanak belajar berfikir dan menyelidik dengan objektifnya untuk mencari satu penemuan. Ini adalah merupakan strategi inquiry yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Piaget juga yang terkenal dengan teori kognitifnya merupakan ahli konstruktivis yang menggabungkan teori perkembangan kognitifnya dengan penerokaan dan interaksi kanak-kanak dengan alam sekitar. Bagi Piaget, proses pembinaan kognitif disusun strukturnya berdasarkan bukti yang ditemui oleh kanak-kanak dalam penerokaan aktif mereka sama ada sosial dan juga fizikal. Teori kognitif sebagaimana disebutkan tadi berkenaan dengan perkembangan intelek kanak-kanak yang dibahagikan kepada 4 tahap dari motor, pra-operasi, operasi konkret dan akhir sekali adalah operasi formal. Yang mana pengetahuan dalam teori kognitif Piaget dikonstrukkan melalui proses asimilasi, akomodasi dan adaptasi yang akhir sekali akan diseimbangkan sendiri oleh kanak-kanak. Dari mana mereka membina struktur ini melalui aktiviti mereka, bebas bermain, bebas meneroka dan juga aktiviti-aktiviti yang aktif. Pergi kepada pedagogi. Pedagogi sebagaimana diterangkan tadi mengandungi 4 perkara. 1. Strategi, pendekatan, kaedah dan juga teknik. Strategi merupakan satu kemahiran yang dimiliki oleh seseorang pendidik dalam merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Yang umumnya, strategi ada 3. 1. Strategi teacher-centered, pemusatan guru. Yang kedua, pemusatan murid. Dan yang seterusnya, pemusatan bahan pelajaran. Yang terkenal dan yang digalakkan, digunakan oleh semua guru adalah strategi pemusatan murid. Walau bagaimanapun, setiap guru adalah bebas untuk memilih strategi mana yang dirasakan sesuai bergantung kepada keadaan murid-murid. Kerana dalam teori behaviorist ada juga ditekankan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai kebolehan dan kekuatan yang berlainan. Apabila guru telah merancang strategi untuk mengajar kanak-kanak, maka guru perlu memikirkan satu pendekatan. Terdapat beberapa pendekatan hasil bacaan daripada penulisan Dr. Azizah. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan oleh guru. Pendekatan bertema, pendekatan berasaskan projek high scope ataupun Reggio Emilia, pendekatan inquiry, penemuan, pembelajaran bersepadu, pembelajaran berasaskan kepelbagaian kecerdasan, dan yang paling popular, telah mula menjadi popular sekarang adalah belajar melalui bermain. Teori konstruktivis yang digunakan dalam pendekatan, setiap pendekatan yang digunakan oleh guru, tujuannya adalah sama, adalah untuk memberi peluang kanak-kanak belajar mengkonstrukkan perkembangan pengetahuan mereka. Oleh kerana itu, dalam setiap rancangan pengajaran guru, sebelum mengajar kanak-kanak, guru perlu mengkaji dahulu apakah pengetahuan yang telah sedia ada pada kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak itu belum mengenal lagi huruf A, B, C, maka guru tidak lagi perlu untuk memaksa murid untuk
membaca buku cerita. Diketahui kepada belum diketahui. Berbalik kepada kaedah, Rahil Mahyudin mengatakan kaedah dalam pengajaran adalah bermaksud tindakan yang dilakukan oleh guru apabila telah mempunyai strategi dan telah memilih satu pendekatan, contohnya pendekatan bertema. Dan yang ketiganya, guru perlu memikirkan satu kaedah bagaimana untuk mengajar kanak-kanak. Akhir sekali, sebelum pergi kepada yang paling kecil, iaitu teknik yang sepatutnya dipilih oleh guru, saya suka menyebut bahawa kaedah yang agak popular yang digunakan oleh guru adalah kaedah yang diperkenalkan oleh Montessori, di mana guru menjadikan kanak-kanak sebagai pusat pembelajaran, menggunakan strategi kanak-kanak sebagai pusat pembelajaran. Dan juga guru apabila menggunakan kaedah Montessori atau dinamakan kelas Montessori, guru akan menggalakkan kanak-kanak belajar dengan cara memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meneroka persekitaran mereka. Unsur terkecil dalam pedagogi seperti yang disebutkan tadi adalah teknik yang mana terkandung dalam sesuatu kaedah pengajaran. Teknik ini amat bergantung kepada kreativiti guru dalam menyampaikan isi pelajaran mereka. Kebijaksanaan guru dapat menarik minat anak-anak, kanak-kanak untuk belajar dan mencetuskan motivasi murid untuk belajar, dan juga untuk menjadikan kanak-kanak itu dikekalkan perhatian mereka dan boleh mencukir rasa ingin tahu kanak-kanak tersebut, dan juga boleh menjadikan murid-murid memahami pembelajaran dengan mudah dan berkesan. Antara teknik yang dicadangkan digunakan oleh guru dalam mengajar kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun khususnya teknik main peranan, teknik bercerita kerana kanak-kanak amat suka mendengar cerita, teknik bersoal jawab kerana kadang-kadang ada kanak-kanak malu untuk menjawab. Jadi apabila ada teknik soal dan jawab, guru dapat mengetahui tindak balas kanak-kanak tersebut. Teknik perbincangan, teknik drama, juga teknik forum. Dan seperti biasa perlu diingat bahawa tiada satu teknik pun yang dianggap paling sesuai dan dapat digunakan oleh guru dalam semua keadaan, kerana penggunaan teknik dalam pedagogi amat bergantung kepada minat serta apa yang sebenarnya hendak disampaikan oleh guru. Satu kajian telah dibuat di sebuah tadika. Aktiviti yang saya kaji adalah yang di luar kelas juga di dalam kelas. Semasa kajian saya jalankan iaitu bulan Oktober, tadika ini sebulan bulan Oktober, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bertema, dan tema pada bulan 10 adalah tema haiwan. Jadi bermakna setiap pelajaran asas sama ada matematik, sains, bahasa Melayu, pelajaran jawi, agama Islam, semuanya adalah bertemakan haiwan. Dan tadika ini secara keseluruhannya saya diberitahu guru mereka menggunakan pendekatan bertema dan juga pendekatan belajar melalui bermain. Aktiviti pembelajaran pertama, guru menggunakan pendekatan projek high scope dalam tunjang sains dan teknologi, iaitu projek haiwan peliharaan, sebagaimana gambar-gambar yang telah saya rakamkan dan yang akan ditunjukkan bersama dalam rakaman ini. Menggunakan pendekatan projek dan pendekatan bertema, tema haiwan jinak, yang mana guru menggunakan strategi pemusatan murid dengan menerangkan kepada murid tentang projek. Itu setiap murid diberi kebebasan untuk memilih binatang peliharaan mereka, dan mereka akan membawa binatang itu di tadika setiap hari. Jadi kebanyakan murid-murid memilih
kura-kura, hamster dan juga ikan. Sekali seminggu kanak-kanak akan membasuh, mencuci sangkar haiwan peliharaan mereka. Guru akan memberi arahan dan juga guru akan mendemonstrasikan cara-cara membasuh habitat haiwan tersebut, dan guru akan bekerjasama dengan mereka. Ketika ini secara tidak langsung saya perhatikan ketika aktiviti mencuci akuarium, memberi makan hamster, terdapat prinsip absorbent mind Montessori terpakai, di mana kanak-kanak telah memasuki tempoh sensitif yang mana mereka sudah bersedia untuk belajar. Juga dengan menggunakan teknik perbincangan, berbincang antara mereka dan juga berbincang dengan guru. Guru juga akan bersoal jawab tentang binatang yang dipelihara, tentang kura-kura, tentang ciri-ciri fizikal ikan, tentang apa yang dimakan oleh hamster. Jadi saya dapati di sini satu penemuan ditemui oleh kanak-kanak melalui penerokaan. Jadi mereka mula memahami dunia haiwan. Aktiviti pembelajaran kedua, saya perhatikan diajar oleh guru berkenaan dengan kerohanian, sikap dan nilai. Saya perhatikan dalam rutin harian diterapkan, iaitu aktiviti menyimpan kasut di atas rak kasut. Kaedah memberi arahan digunakan. Guru akan memberi arahan terlebih dahulu. Kanak-kanak diminta meletakkan kasut di atas rak disediakan mengikut nama-nama yang telah ditampal guru. Tujuannya adalah untuk mengajar kanak-kanak tentang peraturan. Teori behaviorist dimasukkan di sini, dan juga kanak-kanak mula membina satu pengetahuan, satu asimilasi. Teori kognitif dan konstruktif dimasukkan bahawa kita perlu menyimpan barang di tempat yang sepatutnya. Seterusnya, aktiviti lawatan ke bomba. Di situ digunakan pendekatan projek melalui bermain, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Setiap minggu 1 jam diperuntukkan untuk kanak-kanak menghadiri kelas taekwondo, kelas tarian dan juga kelas renang mengikut kegemaran masing-masing. Tujuan guru adalah untuk meningkatkan disiplin, keyakinan diri dan juga menghargai bakat dan kegemaran kanak-kanak. Teori konstruktivis dan teori kognitif di sini ditunjukkan. Dan akhir sekali, seperti yang saya terangkan tadi, dalam pembelajaran secara formal dalam bilik darjah, tunjang bahasa dan komunikasi bahasa Melayu dengan kemahiran mengeja. Objektif pembelajaran untuk membolehkan kanak-kanak mengeja menggunakan pendekatan bertema, iaitu tema alam hidupan haiwan. Kaedah digunakan dengan demonstrasi dan permainan kad huruf. Teknik digunakan bersoal jawab. Murid diberi kad huruf, guru mempamerkan gambar haiwan dan bersoal jawab tentang nama haiwan. Murid akan mengangkat kad huruf yang merupakan huruf awalan nama haiwan yang dipamerkan guru, akan seterusnya mengeja nama haiwan. Sebagai kesimpulannya, apa yang saya perhatikan daripada kajian, guru-guru di pusat kajian telah menggabungkan kesemua tema, kaedah, pendekatan, strategi, teknik dalam pedagogi mereka, dan ini patut dipuji. Jadi sebagai kesimpulannya, guru perlu bijak untuk mencampurkan kesemuanya bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak, dan pemilihan yang dipilih hendaklah berteraskan teori-teori perkembangan kanak-kanak. Yang paling penting adalah teori kognitif, behaviorist dan konstruktivis. Jadi sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahawa guru adalah sebagai pemudah cara dalam proses kanak-kanak membina pengetahuan. Hendaklah guru sentiasa kreatif untuk membina peta minda yang mengandungi kesemua ciri-ciri pedagogi pengajaran agar bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih, dan sesamalah kita menyemarakkan dunia pendidikan awal kanak-kanak.